Kita lihat juga, saya tadi agak sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Gobind Singh, ya. Saya rasa sangat-sangat tepat, ya. Banyak sangat penyalahgunaan kuasa ni, dan banyak perkara-perkara yang tak dibawa. Masalah yang perlu kita kemukakan untuk perbincangan, iaitu kenapa walaupun kami sering kali sebut berkenaan dengan perlu untuk kita lawan rasuah, penceras rasuah dan sebagainya, tapi masih kita lihat bahawa khususnya di dalam penggal yang lalu kerajaan Pakatan Nasional ada keturunan ataupun turun dia kerja dalam indeks tersebut. Dan Tuan Speaker, saya ingin menyatakan di sini bahawa selain daripada kita melihat kepada tindakan diambil terhadap mereka-mereka yang melakukan rasuah, sama ada politik ataupun tidak, itu perkara yang penting. Memang ramai di luar sana mereka mengharapkan bahawa tindakan diambil. Tetapi satu perkara, Tuan Speaker, yang sangat penting, yang juga harus dilihat dan diambil secara serius adalah agensi-agensi yang berkaitan dengan apa disebut sebagai enforcement ataupun pelaksanaan. Tuan Speaker, ada banyak aduan yang saya terima berkenaan dengan keadaan-keadaan di mana orang yang ditahan khususnya oleh SPRM. Mereka ditahan dan di dalam tahanan mereka ini diberitahu bahawa perlu untuk mereka selesaikan kes-kes yang wujud, khususnya kes sivil. Apa maksud dia itu? Tuan Speaker, ini apa yang berlaku apabila ada kes sivil di mana ada mungkin satu masalah di antara pengarah-pengarah syarikat, maka laporan dibuat kepada MACC atau SPRM. Dan apabila laporan dibuat, kita lihat tangkapan dibuat. Dia SPRM akan menangkap satu pihak dan kemudian dibawa reman, dan selepas reman, dalam masa reman, mereka akan diminta untuk selesaikan kes-kes tertentu. Ini, Tuan Speaker, adalah satu penyalahgunaan kuasa. Dan apa yang digunakan atau berlaku di situ adalah kita gunakan kuasa untuk kita bawa tekanan kepada individu-individu tertentu untuk ataupun bagi tujuan menyelesaikan kes-kes yang lain. Tuan Speaker, dalam keadaan tersebut, aduan akan dibuat, laporan akan dibuat berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi. Tapi soalan dia, adakah apa-apa tindakan diambil? Bila kita sebut berkenaan dengan lawan rasuah, kita nak bersihkan negara. Tapi soal dia, bagaimana kita nak bersihkan agensi-agensi yang berkaitan dan bertanggungjawab untuk membersihkan atau membenteras rasuah. Ini bukan perkara yang baru. Ini perkara yang kerap berlaku dan saya pun telah membangkitkan perkara ini dahulu dalam Dewan Yang Mulia ini. Okey, saya dapat tangkap apa yang disampaikan oleh Gobind Singh ini. Antara yang perlu di waktu yang sama, maknanya rasuah ini perlu menyeluruh, ya. Tindakan mesti diambil terhadap semua, bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak, terutama sekali yang mempunyai kedudukan ataupun kuasa, bahagian penyiasatan misalnya di pihak SPRM sendiri, yang mana ada beberapa kes yang semasa barang-barang bukti ini boleh hilang. Dan ini sebenarnya sangat tidak wajar, ya. Dan sepatutnya kita hentikan, ya. Kalau katakan barang-barang bukti ini boleh hilang, dia ini sesuatu yang sangat tidak adil kepada rakyat dan juga kepada semua pihak yang terlibat. Jadi sepatutnya sudah perlu adanya ketegasan kepada, terutama sekali di pihak bahagian penyiasatan. Okey, saya rasa itu patut diambil kira, ya, persoalan itu. Jangan sampai ahli parlimen bersidang datang ke sana dan kita dengar misalnya kes Menara KL yang melibatkan Anwar Musa, kita dengar banyak kes, termasuk juga LCS, ya. Dan beberapa kes ini kita dengar sebelum ini, tiba-tiba dia terdiam begitu saja. Dan kita sepatutnya di bawah kerajaan perpaduan ini perlu kepada penegasan dan jangan hentikan mana-mana kes. Dan lepas ini kita dengar lagi satu yang menarik juga,
apabila Datuk Ghani YB Titi Wangsa yang membicarakan secara terus terang, saya rasa menarik hujah beliau, iaitu berkaitan dengan 1MDB, yang mana 1MDB ini kenapa satu orang saja yang kena? So kita dengar, kenapa satu orang saja yang saya bersetuju. Apabila kita mempunyai 65 bilion hutang dan mereka yang raiskan bond ini 65 bilion US dollar mendapat fee 606 million US dollar. Saya betulkan tadi, bukan bilion, million. 606 million US dollar. Sudah tentu apabila kita ada lawyer yang mewakili YNDP ini, dia mesti melihat ini secara total. Berapa banyak interest yang kita dah bayar. Soalnya sekarang ini, dulu mungkin kita tak tahu, tetapi bila kita dah tahu bahawa Goldman Sachs terlibat secara langsung, menjadi financial advisor dan juga lead manager, dia juga advise dan dia juga beli bond tersebut dan dia pusing semua, akhirnya dia dapat banyak tu. Dan dia know that this bond is not necessary. Apa yang saya nak tekankan ialah, apabila berlaku penyiasatan ini, saya nampak bahawa penyiasatan ini hanya tertumpu kepada politik. Dia sepatutnya melibatkan semua pengurusan. Agak impossible sesuatu organisasi yang mengeluarkan 6.5 bilion bond, hanya satu orang saja yang naik mahkamah. What happened to the senior management yang dapat gaji besar-besar milion-milion ni? Jadi ini yang saya nak, supaya saya nak Yang Amat Berhormat Tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak Perdana Menteri pada masa-masa akan datang, apabila kita ada skandal, semua orang yang bekerja dalam entiti-entiti tersebut offer themselves to be a crown witness. That's wrong. Kita kena investigate kenapa mereka ini dapat gaji besar-besar, lepas tu bila ada masalah letak kat tangan semua orang, semua oleh seorang saja. Saya rasa tak adil. Kalau ada salah, ambil tindakan. Tetapi pihak pengurusan yang bekerja bertahun-tahun dalam entiti ini, kemudian dia tak dapat bersalah. Macam mana ni? Ini cerita kartun. Jadi saya nak minta, Tuan Ketua, saya nak minta, kalau boleh kerajaan melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili YNDP dan siapa-siapa yang terlibat dalam negosiasi ini, kenapa tidak file saman Goldman Sachs di US? Kenapa negotiate without putting the file? Selalunya kalau you saman, lepas tu baru negotiate, the pressure is better. Tapi you saman tak ada Goldman Sachs dekat US, you saman kat sini nak buat apa? Saman sana. Bila you saman kat sana, barulah the pressure. Then the pressure is strong, barulah dia nak cakap. Jadi tuan-tuan, Datuk Yang Di-Pertua, saya nak, kalau boleh kita tengok balik asset recovery YNDP ni banyak, tetapi kita tak nak Goldman Sachs ambil fine yang kita buat. Kita fine 1MDB, kita fine M-Bank 2.8 bilion, kita fine Goldman, Deloitte, KPMG. Dia tak boleh tolak daripada perjanjian yang dia dah sign. 1.4 bilion US itu dia kena bayar. Dia tak boleh tolak daripada apa yang kita nak buat. Sebab tu saya nak minta kerajaan melihat ini semula. Kita rasa tak adil. Hanya dalam skandal yang begitu besar, kita menumpukan hanya politik untuk kita dapat balik duit kita. Kita satisfied dapat 2.5 bilion kerana kita tercapai kita punya objektif untuk politik kita. Jadi saya nak kita tengok dari segi soal negara. Siapa bersalah, ambil tindakan, tak peduli. Tetapi apabila kita boleh recover, kita recover. Kenapa kita nak korbankan duit yang kita boleh dapat daripada investment bank nombor 1 dalam dunia? They make billions of profit. How can we allow that? Di Amerika, kalau kita file suit ni, dia tak boleh underwrite any other business until they solve your problem. Tapi apa nak buat? We are the only country yang ada exposure dengan Goldman Sachs 65 bilion tapi tak file suit dekat US. Itu saya tak faham. Okey, kita dengar tadi
Saya pun setuju dari sudut itu ya. Sepatutnya yang siapa saja yang terlibat dengan kes YNDB yang mendapat habuan-habuan ni, kenapa seorang aja Najib yang kena kan? Kenapa yang lain-lain ni, padahal yang terlibat dengan komisen, biasalah lawyer, peguam-peguam yang memainkan peranan, berapa banyak mereka dapat komisen daripada transaksi yang mereka buat. Misalnya Goldman Sachs yang berjaya mewujudkan bond 6.5 bilion US dollar tu. Sepatutnya ini harus difikirkan sebaik mungkin. Dan kerajaan perpaduan harus berbuat sesuatu supaya jangan lagi bermain-main ya. Sepatutnya macam Jolo misalnya, dah berapa tahun dah Jolo enjoy dengan duit rakyat Malaysia. Jangan nampak duit itu adalah duit Jolo. Bukan, itu adalah duit rakyat Malaysia, duit negara. Ya, kesilapan Najib ada. Tapi kesilapan Najib satu hal. Ni kesilapan tim yang bersama dengan Najib ni. Bukan seorang. Mungkin beratus orang. So, bagus poin ni diangkat semula dan harus melihat perkara ni lebih adil. Dan saya nampak MP Titi Wangsa tadi nampak lebih kritik ya, bagus kritikan yang membina, dan saya rasa sangat praktikal sebab waktu sekarang ni memang kerajaan sangat memerlukan dana untuk membangunkan negara ini. Sepatutnya siapa saja yang terlibat, tak kira siapa saja yang terlibat, mesti dilibatkan. Sebab mereka dapat juga profit. Kenapa Najib seorang je yang kena? Ya. Dan sebab itu bila kita sebut kepentingan negara, jadi mesti melepasi daripada kroni kita ke, kawan kita ke, grup kita ke, parti kita, mesti melepasi itu semua. Barulah kita dapat selesaikan isu rasuah. Okey, saya